So alhamdulillah saya dah beransur sihat. Okay, so seperti yang saya maklumkan dekat Nizam Malik page, yang minggu lepas saya memang 1 minggu saya down because of fever, high fever, dan ada batuk juga, batuk berkahak. Okay, jadi saya memang tak larat lah nak bangun. Saya memang seminggu saya rehat sahaja dekat rumah. Okay, jadi alhamdulillah bermula minggu ni saya dah kembali sihat. Okay, dah ceria balik muka saya. Alright, jadi terima kasih. Saya nak ambil kesempatan ini ucapkan terima kasih kepada semua follower saya, student saya yang sentiasa mendoakan kesihatan saya. Okay, dan insyaAllah bila dah bertambah sihat ni, so saya nak kembali buat sesi Facebook Live. Okay, dan memberikan manfaat kepada lebih ramai orang berkaitan dengan topik yang saya mahir berkaitan dengan pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay, alright, so Muhammad Helmi, hi Sifu, good to see you. Okay, terima kasih. Okay, Fazrin Rashid, Assalam TNM, Waalaikumsalam warahmatullahi. Nik Faizal, Alhamdulillah. Alright, Maisarah Ani, Keith Rossi, Kafi Rossi, Assalamualaikum Tuan Nizam, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dekat TikTok, okay, terima kasih kerana respon. 555 star, Nur jelas, Satria jelas. Okay, terima kasih kerana respon di TikTok. Okay, alhamdulillah TNM sudah sihat. Alhamdulillah. Okay, so begitulah dia dalam kehidupan kita ni. Ada masa kita sihat, ada masa kita jatuh sakit. Okay, so of course lah, sebagai manusia ni, kita kalau boleh kita nak sentiasa sihat. Okay, kita nak sentiasa berada dalam keadaan yang terbaik. Okay, tetapi sebagai manusia, kita kena tahulah ada masanya kita tak sihat, kita sakit, dan kita kena makan ubat dan kita akan recover balik semula. Okay, dan itu adalah part and parcel dalam kehidupan. Okay, so sama juga dengan pelaburan saham. Okay, kalau kita tengok pelaburan saham, ada masanya kita berjaya membuat keuntungan. Okay, pelaburan kita menjadi. Okay, tetapi ada masanya kita tengok pelaburan saham kita mengalami kerugian. So itulah situasi ups and downs dalam pelaburan yang kita kena terima. Okay, kalau kita nak melabur saham ni, kita kena ada mindset yang okay, kita boleh buat duit dalam saham dan kita ada masanya kita akan mengalami kerugian dalam saham, dan itu adalah perkara yang biasa berlaku dalam saham. Okay, jadi jangan ingat asyik untung je dalam saham ni. Kita kena tahu ada risiko melabur saham dan kita kena melalui situasi tersebut. Okay, dan bukanlah bermakna kita belajar saham kita tak akan mengalami kerugian, kita akan asyik untung sahaja. Tidak. Okay, dalam saham ni kita kena belajar macam mana nak buat duit ataupun nak buat untung dalam saham. Dalam masa yang sama juga kita kena belajar macam mana nak handle kerugian. Kalau ada berlaku kerugian, macam mana kita nak manage kerugian tersebut supaya kita boleh come back daripada kerugian. Okay, so itulah perkara yang kita kena fahamkan bila kita belajar saham. Okay, alright, so berbalik semula kepada topik sakit ni. Okay, so saya sebenarnya adalah orang yang selalu sakit jugalah sebenarnya. Kalau daripada zaman belajar lagi, okay, ada je tahun-tahun, lepas tahun, 2 tahun, lepas tu nanti saya akan jatuh sakit, masuk hospital. Okay, dan kalau dulu saya lagi banyak lah, lagi kerap masuk hospital. Okay, jatuh sakit. Okay, tapi alhamdulillah recover balik semula. Itu adalah antara ujian lah dalam kehidupan saya. Okay, so setiap orang ni ujian dalam kehidupan dia berbeza-beza. Ada orang diuji dengan kewangan, ada orang diuji dengan kesihatan, ada orang diuji dengan perhubungan, relationship kita sebut relationship. Ada orang diuji dengan marriage, okay, perkahwinan dia ada ujian. Okay, ada orang diuji dengan pekerjaan dia, ada orang diuji dengan perniagaan dia, ada orang diuji dengan pelaburan yang dia buat. Okay, so that's adalah situasi-situasi yang berlaku dalam kehidupan kita lah. Okay, tetapi kan, okay, tak ada orang yang tak ada ujian dalam kehidupan. Semua orang akan ada ujian dalam kehidupan. Okay, cuma macam mana kita handle ujian kita dalam kehidupan kita. Okay, sama ada kita dapat handle ujian kita ni dengan baik ataupun tidak lah. Okay, dan pastinya ketika kita menghadapi ujian, dugaan, cabaran dalam hidup kita ni kan, kalau boleh kita akan berdoa supaya kita jadi orang yang tak perlu diuji ataupun tak perlu ada cabaran dalam kehidupan kita, tak ada ujian. Okay, tetapi based on apa yang saya belajar lah, sebab kadang-kadang contoh macam saya kan, dugaan sakit.
Okay, so bila saya sakit ni jatuh down sekejap. So ada masa saya tak boleh nak buat kerja saya kena terlantar, rehat kan. Sebenarnya walaupun saya tak suka sakit, tapi kadang-kadang itu bagus. Okay, sebab dia akan mengingatkan balik yang sebenarnya saya ni tiada daya. Okay, kita ni manusia tiada daya. Okay, kadang-kadang kita berjaya dalam apa yang kita buat, dalam bisnes, dalam pelaburan. Kadang-kadang kadang-kadang kita lupa. Kita lupa, kita ingat kita pandai, kita bagus, kita hebat kan. Okay, tapi sebenarnya itu hanyalah semua kurniaan Tuhan. Allah yang bagi rezeki pada kita. Okay, kadang-kadang kita melabur saham, contohlah saya melabur saham boleh buat untung 4 angka, 5 angka. Ketika ramai orang struggling dalam dunia saham, Alhamdulillah masa sekarang ni saya masih lagi jana income melalui saham dan buat profit sampai 5 angka baru-baru ni. Okay, so itu adalah rezeki yang Allah bagi. Dan bila rezeki Allah bagi ni, kita kena sentiasa ingat yang sebenarnya bukan sebab kita pandai. Bukan sebab saya pandai melabur saham, bukan sebab saya hebat, terror melabur saham, tapi sebab rezeki Allah bagi. Saya usaha dan Allah bagi rezeki, Alhamdulillah saya dapat. Okay, tapi dalam masa yang sama Allah tarik kesihatan sekejap, okay, sakit jatuh, sakit sebentar, okay. Dan itulah yang membuatkan kita sentiasa beringat, okay, supaya sakit ni mengingatkan kita yang kita ni manusia yang tidak ada daya, semuanya hanyalah daripada Allah. Okay, dan bila kita dapat kejayaan, kita bersyukur. Okay, dan kita sentiasa beringat bukan sebab kita pandai. Kita hanyalah berusaha dan Allah yang memberi rezeki kepada kita. Okay? Dan ini poin yang sangat penting yang saya nak kongsikan dengan anda, sedikit learning point. Okay, di mana kalaulah kita jadi orang yang terlalu hebat, contohnya kita melabur tak pernah rugi, ataupun kita hidup ni tak pernah sakit, okay, kita akan lupa kadang-kadang yang sebenarnya nikmat tu semua datang daripada Tuhan. Okay, dan ada satu makhluk, okay, dalam dunia ni, okay, yang dia ada kekayaan yang banyak dan dia tak pernah sakit. Namanya adalah Fir'aun. Kan, Fir'aun dia ada kekayaan yang sangat-sangat besar, kekayaan, okay, kerajaan yang sangat besar, dan dia tak pernah sakit. Sehingga jadi macam mana? Sehingga dia mengaku Tuhan. Ini sejarah, sejarah dalam Al-Quran ada menceritakan tentang satu makhluk namanya Fir'aun. Okay, dan disebabkan kekayaan ni, kekuasaan yang dia ada ni, sampai dia mengaku Tuhan. Okay, so samalah macam kita kalau kita belajar daripada sejarah, okay, kenapa Fir'aun jadi macam tu. Dia manusia biasa tetapi dia mengaku Tuhan sebab dia terlalu kaya. Okay, dia sangat memiliki segala-galanya dan tak pernah sakit sampai mengaku Tuhan. Okay, jadi kalau kita ni, kalau kita sakit kadang-kadang and then kita diuji dengan kewangan kadang-kadang, semua ni adalah ujian yang menguji kita agar kita kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tahu yang kita ni manusia biasa yang tidak ada daya. Okay, kita hanyalah berusaha, berikhtiar mencari rezeki, okay, dan Allah jugalah yang memberi rezeki kepada kita. Okay, jadi bila ini adalah perkara yang penting yang kita nak belajar sama-sama supaya kita sentiasa beringat, okay, rezeki ni semua datang daripada Allah. Dan kalau kita dapat nikmat kan, contoh kita dapat keuntungan, dan apabila keuntungan tersebut, kita gembira kan dapat keuntungan dalam contoh saham kan, dan kemudian kita trade lagi, kita rugi pula. Okay, kita kena ingat yang Allah yang bagi untung dan Allah juga yang ambil rezeki tersebut, yang tarik balik rezeki tersebut. Jadi bila kita faham tentang konsep rezeki dan Allah yang bagi rezeki dan Allah yang tarik balik nikmat dan sebagainya, maka kita tidak akan terlalu bersedih. Kita akan redha. Kita akan rela hati, okay, dan kita akan move on dengan cepat. Sebab kita faham yang kita hanya ikhtiar, okay, dan Allah bagi kita rezeki, keuntungan, sedikit merasa, okay, dan kita kena bersyukur dengan keuntungan tersebut. Okay, dan selepas tu kita ikhtiar lagi, usaha lagi. Okay, dan ada masanya kita akan kehilangan, kita akan diuji dengan kehilangan harta benda dan sebagainya. Okay, itu semua adalah untuk menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu Taala lah. Okay, jadi itulah benda yang saya nak share dengan anda. Sebab ramai orang bila kita bercakap tentang saham, mereka ingat saham ni macam kita tilik nasib. Okay, kita ni macam Tok Bomoh. Kita belajar saham ni, kita tikam nombor ni, okay, minggu depan naik. Dia bukan macam tu. Saham ni kita usaha, kita cari, kita kaji counter yang terbaik, ikut signal, dan kita buat perancangan sebelum beli saham. Dan kemudian bila kita beli saham, kita monitor saham yang kita beli tersebut. Kalau dia naik mengikut kita punya kajian, Alhamdulillah,
berjayalah dapat profit. Tapi kalau dia jatuh, kita tahu nak cut kat mana supaya kerugian tersebut tidak melebar, tidak menjadi besar. Itulah benda yang kita buat dalam saham. Okay, ada masa kita untung, ada masa kita rugi. Dan ada orang yang tanya saya, okay, berapakah winning rate bila kita trade saham kan? Winning rate kita berapa? Kalau kita belajar saham dengan Nizam Malik kan, berapa your winning rates? So jawapan saya adalah 50-50. 50-50. Bila kita setiap kali kita beli saham, winning rate kita 50-50 je. Okay, 50-50 tu maksudnya kita boleh untung, kita boleh rugi. Okay, tak adanya sebab kita buat kajian saham, kita berpotensi untung lagi banyak daripada trade tersebut. Tidak. Okay, setiap kali kita beli saham, tak kisahlah siapa beli saham, okay, kita boleh untung, kita boleh rugi. Jadi winning rates 50-50. Okay, so boleh untung, boleh rugi, 50-50. Tetapi berapa banyak untung dan berapa banyak rugi, itu persoalannya. Kalau kita ada ilmu saham, kita boleh dapat keuntungan tu lebih banyak. Okay, kalau kita untung tu jadi banyak sebab entry kita betul di bawah dan saham tu naik maksimum kita jual dekat atas. Jadi keuntungan kita tu besar. Okay, dan sekiranya saham tersebut jatuh, kita tahu cut kat mana supaya kerugian tersebut walaupun rugi tetapi kerugian tersebut adalah minima ataupun terkawal. Okay, so that's the idea tentang winning rates dalam kita trade saham. Okay, dan setiap kali kita beli saham sebenarnya kita mendedahkan diri kita pada risiko. Okay, siapa-siapa je beli saham, you beli je saham real trade, okay, risiko dah ada dah. Okay, cuma risiko tersebut sama ada besar ataupun tidak bergantung kepada anda. Berapa jumlah unit saham yang anda beli, berapa modal yang anda letakkan dalam sesuatu trade, okay, dan berapa cut loss yang anda allow, okay, berapa cut loss percentage yang anda allow untuk trade tersebut, anda yang tentukan sebelum anda beli sesuatu saham. Okay, jadi itulah benda-benda yang saya faham tentang saham. Okay, dan sekiranya orang tanya saya tentang saham, inilah jawapan saya. Okay, dan of course jawapan ini adalah jawapan yang universal untuk semua keadaan dalam pasaran saham. General answer, okay, untuk saham. Cuma specifically macam mana kita nak buat saham ni, kita kena belajarlah cara buat kajian saham. Okay, macam mana kita nak pilih counter saham, macam mana kita nak buat keputusan untuk entry pada harga berapa. Semua tu kita kena buat kajian saham. Okay, kajian saham lah yang akan membantu kita untuk decide sama ada beli ataupun tidak sesuatu saham. Okay, so far adakah anda belajar sesuatu daripada perkongsian saya? Siapa yang belajar sesuatu daripada perkongsian saya ni, cuba komen yes dekat ruangan komen. Saya nak tengok siapa yang bersama dengan saya yang sedang khusyuk mendengar ni. Okay, ada orang ke tak ni? Takut macam saya cakap sorang-sorang lah. Okay, alright. So saya nak tengok dekat Facebook, kita ada siapa? Muhammad Rashidi Osman. Salam Tuan Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Toba Sirun Aswadun, Muhammad Syukri alias Muhammad Adnan bin Fauzi, Vivian Kaur, Khushairi Harun Ar-Rashid, Shah Syawallah, Muhammad Rashidi Osman, ya. G Ibrahim, yes. Azmah Kasim, yes. Mansur Makdan, yes. Maisarah Ani, ya. Anwar Abdullah. Okay, right. Terima kasih kepada anda yang komen di Facebook. Okay, dah klik button like dan klik button love tak? Dan klik button share tak? Kalau anda sedang menonton, bantu saya untuk klik button share supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita dapat join sesi live ini. Okay, alright. Di TikTok, dekat TikTok anda special sikit sebab saya ada pakai mic ni. Okay, saya ada pakai mic ni khas untuk anda yang menonton di TikTok. Okay, suara saya lebih crispy clear sebab saya pakai mic. Dekat TikTok saya pakai mic biasa je. Okay, alright. Saham beginner, yes. Amirul Nana, yes. Zamri MJG, okay, yes. Nur, Mr. Dedi, yes. TNM, Lina, Khalil Daud, baru join coach. Okay, Adi, yes. Okay, Alwi John, yes. Terima kasih. Izzatul Aswana Ismail, yes. Okay, right. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya dalam sesi live pada petang ini. So, seperti biasalah saya akan live setiap hari Isnin sampai hari Khamis di Facebook dan juga di TikTok. Okay, so saya akan cuba konsisten lah. Okay, dan waktunya pukul 12 tengah hari. Okay, tapi kalau ada apa-apa ada apa-apa hal, okay, saya akan live pada pukul 2 petang lah. Okay, so tadi pukul 12 saya ada urusan sikit di Kedutaan Indonesia. So saya pergi jumpa
dengan Pesuruhjaya Sumpah di Menara Ansar, Johor Bahru. Alright, dan kemudian lepas tu saya pergi ke Kedutaan Indonesia. Ada urusan sedikit. Jadi saya ingat saya sempat balik ke office pukul 12. Tapi tak sempat lah. Saya sampai tu dah pukul 12 dah. Okay, jadi saya kata dekat my team, update saya untuk live pada pukul 2 petang lah hari ni. Okay, supaya saya pun tak terkejar-kejar. So saya dah lunch and then kita boleh concentrate live pada pukul 2 petang. Okay, alright. Muhammad Rashidi Osman, fashion baru nampak tuan. Yes, cerita pasal rambut. Siapa nak dengar cerita pasal rambut? Okay, right. Nak cerita pasal rambut kan? Semalam kan hari Ahad kan. Kan saya pagi saya ada buat live dekat Facebook. Saya ada buat live kat Facebook. Masa tu rambut saya panjang menggerbang macam tu. Dan saya cerita lepas saya buat live saya nak pergi gunting rambut. So nak dijadikan cerita, lepas live tu saya pergilah kat satu kedai gunting rambut yang saya selalu pergi jugalah. Okay. Dan kemudian diguntinglah rambut saya macam ni. Gunting rambut saya macam ni. Okay. Lepas tu saya tanya-tanyalah pasal dye rambut. Boleh ke nak dye rambut? So berapa harga apa semua kan? So dia kata boleh nak dye rambut. Dan tak mahal sangat lah, berapa puluh ringgit je. So saya kata bolehlah try. Saya pun nak tengok juga jadi ke tak dye rambut kan. Lepas tu dia try lah dye rambut saya. Sekali dia buat bleaching, habis saya punya rambut putih macam ni. Putih macam ni. Lepas tu saya kata dah macam, dia buat putih kat sini. Okay, lepas tu kat sini tinggal hitam tau. Dekat sini. Dekat sini tepi ni hitam. Kat atas ni putih. Lepas tu saya kata, ini dah macam apa ni? Ni kalau saya balik rumah saya kena hambat keluar ni. So dia kata, okay kita repair balik. So repair, gelapkan sikit. Tapi bila gelapkan dia jadi warna oren terang punya. Betul lah, serius kat sini warna oren gelap cerah. Cerah macam apa? Jadi itulah. Nampak tak dia ada sikit-sikit colour sikit kat sini kan? Kesan daripada dye rambut tu kan. So lepas tu dah saya kata ni tak boleh ni, dah macam ayam serama dah ni. Kat sini dah warna oren, coklat. Kat sini ada hitam sikit. Lepas tu muka orang Melayu. So saya kata tak boleh jadi macam ni. So lepas tu saya pergi beli black henna. Lepas tu saya dye balik. Dye balik hitam. Jadilah macam ni. Okay. Bolehlah sikit-sikit. Okay, alright. So itulah dia cerita dia. Saya gunting rambut. Saja je nak try sebenarnya nak dye rambut. Konon-konon nak style sikit lah. Tapi sekali terkejut dia tersalah colour, terlebih putih, habis semua. Macam tu, okay. Alright, so jadi ada apa-apa soalan tak? Kepada follower saya ada soalan ke? Kalau ada soalan anda boleh tulis dekat ruangan chat. Kalau dekat TikTok pun kalau anda ada soalan boleh tanya soalan. Kalau tak ada soalan, then kita boleh akhirilah sesi live kita pada hari ini, okay? Hisham Ramli, kes Naya ni, itulah dia. Pandai-pandai nak buat dye rambut kan. Tapi tak apalah, pengalaman. Okay, lepas ni berhati-hati Alright, Boom Shakala. Selain saham, tuan trade kripto tak? Okay, soalan yang bagus. Okay, jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Saya tak trade kripto. Okay, sebab apa saya tak trade kripto? Bukan sebab kripto tak bagus ke, tak patuh syariah ke, bukan. Jawapannya sebab saya tak ada knowledge berkaitan dengan kripto. Okay, so saya tak pandai kripto, saya tak mendalami ilmu kripto. Okay, dan saya prefer pelaburan saham di Bursa Malaysia. Saya ada fokus di pelaburan saham di Bursa Malaysia. Anda bayangkan dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia, ia adalah satu medium pelaburan yang sah di sisi undang-undang Malaysia dan terbukti patuh syariah. Kita melabur saham ni kita tidak ada kerisauan. Kita melabur dalam medium yang sah dan patuh syariah, tak ada ketakutan untuk kita buat pelaburan saham. Okay, jadi saya kalau nak melabur, saya nak make sure saya melabur dalam medium yang sah dan dianya patuh syariah. Ini dua poin penting yang bagi saya kalau saya nak melabur lah. Keuntungan tu mana-mana tempat pun boleh untung, mana-mana tempat pun boleh rugi. Okay, jadi saya tak risaukan sangat tentang untung dan rugi sebab dia bergantung kepada macam mana kita buat pelaburan tersebut. Okay, so dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia, okay, ada dua cara jana wang dalam saham. Yang pertama melalui dividen dan yang kedua adalah melalui capital gain. Okay, jadi bila kita boleh buat duit melalui saham ni,
Nak buat duit melalui dividen pun memerlukan fokus. Okay, kita nak beli saham, kita kena kumpul unit saham sebanyak mungkin. Kemudian bila kita nak buat profit secara capital gain, kita kena buat kajian saham, kita kena buat trading plan, kita kena monitor saham kita. Jadi saya rasa ada banyak kerja yang perlu dibuat kalau kita nak melabur dalam pasaran saham di Bursa Malaysia. So kita kena fokus. Kalau nak buat pelaburan saham ni, kita kena fokus, kita kena monitor sendiri. Jadi that's why saya pilih melabur saham di Bursa Malaysia dan saya abaikan ataupun saya kurang sikit fokus kepada pelaburan-pelaburan yang lain macam kripto, forex semua tu, okay, selain daripada isu patuh syariah, okay, dan juga legality di Malaysia, okay, maka saya fokuskan kepada pelaburan saham di Bursa Malaysia sahajalah. Okay, jadi kripto saya memang tak trade, saya pernah cuba buka account lah, tapi saya tak teruskan. Sebab saya rasa macam tak kena dengan jiwa saya lah. So saya lebih suka pelaburan saham di Bursa Malaysia lah. Macam tu, okay. Alright, saham beginner, kesimpulan, market bursa yang turun. Market bursa memang dia tengah turun sekarang. Basically, indeks bursa Malaysia kita turun daripada 1,600 mata ke 1,400 mata sekarang. Okay, indeks tu turun. Okay, tetapi ada juga saham yang nak bergerak naik. Okay, ada saham yang jatuh, ada saham yang nak naik. So macam saya selalu katakan, kita fokus kepada saham yang nak naik sahaja. Saham yang nak jatuh, biarlah dia jatuh. Janganlah kacau dia. Okay, kita fokus cari counter yang nak naik. Counter yang nak naik je kita sibuk beli. Okay, counter yang nak jatuh kita abaikan. Okay, kalau kita boleh buat benda ni, okay, secara konsisten, maka kita akan dapat buat profit dalam saham dan dapat elakkan kerugian-kerugian yang besar dalam pasaran saham. Okay? Masalah ramai orang adalah tak tahu nak pilih counter saham dengan betul. Tak ada sistem, tak ada cara. Dan mereka tak faham apa yang mereka buat dalam saham lah. Ini yang kebanyakan orang yang saya tengok dekat luar sana lah. Macam tu. Okay? Alright, Zulkarnin. Penny boleh naik ke? Boleh. Penny boleh naik. Kenapa penny tak boleh naik? Soalan saya adalah kenapa penny tak boleh naik? Siapa kata penny tak boleh nak naik? So, anda kena faham, saham ni naik sebab ada supply and demand. So, kalau ada demand untuk saham tersebut, maka dia akan bergerak naik lah. Okay, jadi tak kisahlah dia penny stock ke, blue chip stock ke, warrant ke. Persoalannya ada demand ataupun tidak. Okay, kalau tak ada demand, counter blue chip pun tak naik. Jadi anda kena faham kenapa sesuatu saham tu boleh bergerak naik lah. Okay, it's not about dia penny jadi dia tak boleh nak naik. Okay, ada banyak counter penny stock. Okay, kepada anda yang tanya penny stock tu apa? Okay, penny stock ni adalah counter yang murah. Counter yang ada definisi mengatakan penny stock adalah counter-counter saham bawah RM1. Ada yang kata penny stock bawah 50 sen. Ada yang kata penny stock bawah 20 sen. Ada yang kata penny stock bawah 10 sen. Okay, tak kisahlah apa definisi pun, yang secara ringkasnya penny stock adalah counter-counter murah. Okay, dan pada pandangan saya adalah tak kisah penny stock ni pun, tak kisah. Yang penting anda tahu apa yang anda beli, anda kaji dulu sebelum anda beli dan anda ada sebab kenapa anda beli sesuatu saham. Bukan sebab dia penny stock maka kita tak beli saham tersebut. Okay, kita beli penny stock kalau dia ada signal. Kalau dia penny stock tapi tak ada signal, tak payahlah beli. Something like that. Okay, faham ke faham ni? Kalau faham, komen faham. Okay, John, berapa modal tuan? Berapa modal saya? Modal saya, okay, modal saya bergantung kepada situasi lah. Ada counter saham saya beli RM3,000, ada yang saya beli RM2,000, ada counter saham saya beli RM1,000 je, ada counter saham yang saya beli up to RM30,000, RM30,000. Okay, jadi bergantung kepada situasi lah. Tengok saya punya capacity. Okay, ada counter saham yang saya dah jual dan saya ada modal untuk beli saham seterusnya. Jadi depends kepada situasi jugalah. Okay, ada counter yang saya beli murah, modal rendah. Okay, ada yang saya beli pakai modal yang besar. Depends kepada strategi dan situasi lah. Okay, alright. Fazrul Nizam, tuan ada kata sekarang sesuai pelaburan emas. Apa pendapat tuan? Jawapannya saya tak tahu. Sebab saya tak fokus kepada pelaburan emas. Saya tak fokus kepada pelaburan emas. Jadi saya kurang knowledge berkaitan dengan pelaburan emas. Okay, jadi kalau anda nak buat pelaburan emas, anda kena tanya kepada orang yang buat pelaburan emas. Dan kena bear in mind, anda bukan bertanya kepada penjual emas. Okay, orang yang menjual emas, dia akan cakap yang baik tentang
Emas akan naik lah dan sebagainya lah. Okay, semua dia akan cakap macam tu. Tetapi anda kena belajar dengan orang yang melabur dalam emas. Dia buat pelaburan emas dan dia ada strategi pelaburan emas. Dan dia buat strategi tersebut. Dia memang melabur menggunakan strategi tersebut. Anda kena cari orang tu. Selagi anda tak jumpa orang tu, tak payah melabur lah dalam emas. Okay, sebab kita dalam pelaburan emas ni, kita kena ada proven method. Okay, orang yang dah buat, dia hasil, dia ada result. So daripada result dia tu baru dia boleh cakap. Okay, sama macam saya dalam pelaburan saham. Okay, saya ada result saya trade dan saya ada result saya. Jadi saya bercakap based on result saya. Okay, jadi saya boleh bercakap sebab saya dah buat. Saya tahu apa yang saya buat. Okay, apa yang saya ajarkan adalah benda yang saya buat. Okay, jadi saya boleh cerita. Okay, jadi jangan juga belajar tentang saham daripada orang yang tak trade saham. Okay, kalau dia tak trade saham, dia boleh cerita lah. Okay, cerita secara basic lah. Tapi kalau anda nak buat duit dalam saham, anda kena belajar daripada orang yang memang practitioner. Buat pelaburan saham dan dia tahu macam mana nak bertindak dalam saham ni. Okay, secara ringkasnya macam tu. Okay, alright, ada lagi tak soalan? Kalau ada soalan, cuba tulis dekat ruangan komen. Saya suka menjawab soalan anda. Okay, Yasir Arafat. Salam TNM. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya, kawan saya ada kongsi foreign fund index bursa terus menurun. Ada apa-apa kesan ke? Foreign fund index bursa terus menurun. Saya pun tak pasti. Saya pun tak pasti tentang foreign fund index bursa terus menurun. Yang saya tengok adalah indeks bursa Malaysia memang dia menurun lah daripada 1,600 mata ke sekarang sekitar 1,400 mata. Memang menurun pun. Kita tahu memang menurun pun. Okay, dan kita tak tahu juga sama adakah dia akan rebound balik ataupun dia meneruskan penurunan. So buat masa ni dia dah melepasi support-support yang penting. So dia ada risiko untuk turun lebih rendah lah. Okay, tetapi ni semua adalah benda-benda yang kita tak perlu fikirkan pun. Kita tak perlu speculate sama ada dia naik ke dia akan turun. At the end of the day, kita kena buat kajian saham untuk counter-counter yang kita nak beli. Ada counter yang ada setup dan kita fokuskan. So indeks dia nak turun ke dia nak naik ke tak kisah. Tak ada masalah bagi saya. Sebab kita bukan beli indeks. Okay, alright. Indeks ni sebagai gambaran keseluruhan sahajalah. Macam tu, okay. Alright. Ada soalan lagi tak? Okay, Hafiz Rashid. Berapa counter tuan pegang dalam satu masa? Depends. Okay, ada masa saya beli banyak counter. Ada masa saya kurang beli counter. Ada masa saya tak beli apa-apa counter lah. Okay, dan cuma kalau anda tanya saya, jenis counter saham yang saya beli, basically, yang pertama adalah counter dividend. Okay, mesti ada counter dividend. Sebab counter dividend ni adalah berterusan. Okay, kita beli dan kita simpan secara berterusan. Kita selagi pasaran saham wujud, selagi counter saham tersebut menjalankan perniagaan menguntungkan, selagi syarikat tersebut memberikan dividen, kita akan stay dalam syarikat tersebut dan kita akan collect lagi beli saham tersebut. Okay. Jadi itu adalah perkara-perkara yang kita kena faham. Okay, bila kita melabur saham, kita membeli saham untuk dividen, kita beli bukan untuk jual. Kita beli untuk jadi pemilik saham syarikat tersebut. Kita invest dalam syarikat tersebut. Yang kedua adalah kita beli saham untuk capital gain. So capital gain ni adalah untuk target kenaikan harga saham. Okay. So untuk capital gain ni depends. Ada masa saya beli satu counter, ada masa saya beli sampai 3 counter, 5 counter pun ada juga. Okay, kalau ada peluang banyak, saya akan beli banyak lah counter lah. Okay, so dia bergantung kepada peluang yang ada dalam pasaran saham. Macam tu. Okay, alright. Okay, alright. Okay, ada soalan-soalan ni dekat dalam Facebook, saya cuba jawab ya. Alright, Kushairi Harun Ar-Rashid. Salam tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kebanyakan saham-saham di bursa ni dah jadi murah. Mungkin peluang untuk beli pada harga murah. Cuma tunggu ada signal nak buat permulaan uptrend. Betul? Ya, bila harga saham jatuh, counter saham jadi murah. Tetapi bila kita nak beli saham, kita kena beli buy signal. Maksudnya ada signal yang menunjukkan saham tu nak naik semula, baru kita pergi belilah. Okay, bukan sebab dia murah kita beli, sebab murah boleh jadi murah lagi. Okay, so kita kena faham, kita buy based on potensi sesuatu counter saham. So macam nak tahu counter saham tu ada potensi ke tak, kita kena belajarlah technical analysis, apa signal-signal yang kita follow dalam pergerakan harga saham tersebut lah. Okay, so kena belajar kajian saham. Okay, Kushairi sebut perkara yang betul. Okay,
Naza NZ, salam TNN. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah kesan inflasi dan peningkatan BLR ke atas bursa Malaysia? Jawapannya, kalau tanya soalan macam ni, saya tak dapat nak berikan jawapan yang definite sama ada dia memberi kesan yang positif ataupun negatif. Okay, so saya tak tahu. Secara spesifik saya tak tahu. Sebab dia boleh jadi dua keadaan. Mungkin peningkatan BLR akan menyebabkan bursa Malaysia meningkat naik. Mungkin juga peningkatan BLR menyebabkan pasaran saham jatuh. Dia boleh jadi dua keadaan. So, mana satu yang akan berlaku kita tak tahu. Kita just boleh lihat dan monitor accordingly lah. Okay, jawapannya saya memang tak tahulah perkara tersebut. Okay, alright. Okay, Mat Fazil Kamarudin. Tuan, kenapa ada counter yang nampak ada positive signal? Contoh dapat award kontrak juta ringgit tapi harga saham tak naik. Okay, soalan yang bagus. Ni adalah soalan yang selalu orang tertanya-tanya. Kenapa counter saham tersebut dapat berita yang bagus, dapat award, dapat kontrak juta-juta, okay, dapat macam-macam lah berita yang baik, tetapi harga saham dia tak naik-naik. Okay, sebab anda kena faham, harga saham naik bukan hanya kerana dia dapat projek ataupun dia dapat award dan sebagainya. Okay, counter saham naik, dia akan naik accordingly. Kalau dia nak naik lah, ada supply dan demand dan sebagainya. Okay, jadi sebab itulah kalau ada berita baik, kita tak perlu nak predict harga saham ni akan naik. Kita kena monitor je saham, harga saham tersebut. Okay, dan kena ingat, sebagus mana pun counter saham, kalau dia nak berlaku kejatuhan ataupun berlaku sell signal, dia boleh turun juga. Okay, so that's why dalam saham ni, bagus macam mana pun counter saham, kita kena bersedia dengan segala kemungkinan. Sebab tu jangan bercinta dengan saham. Okay, jangan bercinta dengan counter saham yang kita beli. Okay, sentiasalah buat kajian saham dan fahami risiko. Okay, dalam pembelian saham. Okay, dan boleh jadi je saham yang kita beli tu dia tak naik. Okay, benda tu memang boleh berlaku dalam saham dan kita kena terima. Macam tu. Okay. Alright, Muhammad Najib Anwar, salam TNM. Saya hari tu ada join kelas pada 16 Julai. Thank you Tuan atas perkongsian ilmu Tuan. Mohon doakan saya untuk berjaya macam Tuan dan kawan-kawan yang lain. Okay, Muhammad Najib Anwar, terima kasih dan tahniah kerana menyertai program saya pada 16 Julai, which is hari Sabtu yang lepas. Okay, so saya harap anda dapat manfaat daripada perkongsian saya dalam program Newbie Saham Masri Online. Mungkin anda boleh kongsikan your feedback, best ke best Newbie Saham Masri Online bersama dengan saya. Cuma saya boleh katakan 16 Julai hari tu saya tak present dalam keadaan terbaik saya. Saya masih lagi tak berapa sihat. Okay, hari ni saya dah okey sikit ni. Dah lebih ceria. Okay, boleh bercakap dengan nada dan sebagainya. Tapi masa 16 Julai hari tu, hari Sabtu, saya memang not really well. Okay, jadi saya mohon maaf juga sebab tak dapat berikan yang terbaik. Tetapi saya telah berikan yang terbaik saya setakat kemampuan saya pada hari tersebut. Okay, tapi Alhamdulillah kita dapat feedback yang sangat-sangat menarik juga daripada student-student yang datang, yang hadir lah. Okay, alright. King of Too Soon, sebab itu pentingnya trading plan. Betul. Untung itu rezeki, rugi itu pasti. Saya selalu sebut rugi tu biasa, untung tu rezeki. Rugi tu biasalah. Okay, kalau melabur saham rugi biasalah. Okay, melabur mana-mana tempat kita melabur pun boleh rugi. Okay, apatah pelaburan saham, apatah lagi pelaburan saham. Okay, alright. Kafi Rossi, kemarin saya ada PM Tuan bagi tahu ada page scammer menyamar jadi Tuan. Link scammer saya bagi sekali. Alright, terima kasih kerana atas keprihatinan Tuan Kafi Rossi. So memang sekarang ni ada orang yang memang buat scammer. Scammer dia pakai gambar dan video-video saya di TikTok, di Facebook, di Instagram. Okay, dan menipu orang dekat luar sana lah. Jadi berhati-hati. So sebab tu saya kata anda nak follow saya di official page saya. So di Facebook, di Instagram, di TikTok, di YouTube, follow saya yang official. Okay, jangan follow page-page fake dekat luar sana. Okay, so kalau anda terlibat dengan scam, okay, pelaburan yang menggunakan gambar saya tidak akan bertanggungjawab. Okay, okay, so make sure anda follow saya di official page saya, di Nizam Malik page sahaja. Okay, alright. Ridwan Aziz, Tuan, ada ke guna signal tertentu untuk counter tertentu? Maksudnya, signal tertentu untuk counter tertentu, contohnya macam mana tu? Saya tak berapa faham.
Right, Toba Shirun, kita jumpa, kita sama-sama report ramai-ramai. Okay, right? So, tolong report. Kalau anda nampak page yang menyamar sebagai saya, yang dia punya like dia sikit, okay, so anda block dia, anda report, okay, itulah benda yang kita boleh buat lah. Okay, kita nak buat benda lain lagi, kita tak tahu, tak boleh nak buat apa-apa pun, okay. Nanti kalau kita report, dia tutup, nanti dia buka lagi page yang lain, okay. So, yang penting adalah kita kena sentiasa protect diri kita dan jangan berkawan, bergaul dengan orang yang salah. Macam tu, okay. Alright. G-Sharp, boleh ke kita tukar remiser? Jawapannya boleh. Jawapannya boleh. Saya nak cerita dengan anda, masa awal-awal saya terlibat dalam dunia saham pada tahun 2014, the first sekali account CDS yang saya buka sebenarnya adalah di Maybank Investment Bank Maybank Investment Bank Taman Ungku Tun Aminah di Johor Bahru. Okay, so bila saya buka account Maybank tersebut, dan saya tak berapa selesa dengan dia punya dealer pada waktu tu, sebab saya contact dia tak angkat telefon, saya message dia tak reply. Okay, so saya rasa macam tak best lah, okay, dia punya service. Okay, so saya pun decide untuk tukar remiser ke dealer. Lepas tu saya jumpa dengan dealer dekat Maybank Investment Bank Johor Jaya. Okay, dan saya kata saya nak tukar dealer, boleh tak? So dia kata boleh, just buat surat, okay, dan transferkan remiser kita daripada Maybank Tuta ke Maybank Johor Jaya. So saya tulis surat, okay, saya hantar surat tersebut, tak ada apa-apa masalah, dia akan transfer account ke branch yang kita pilih lah, macam tu. Okay, so jawapannya tak ada masalah untuk tukar remiser, okay, dan remiser pun tak adalah kecil hati pun kalau kita tukar remiser. Okay, kalau kita, itu hak kita sebagai pelabur dan trader saham di Bursa Malaysia. Okay, boleh. Alright, so berapa ramai daripada anda suka saya buat live macam ni? Berapa ramai daripada anda suka kalau saya buat live dan bercakap dengan anda tentang pelaburan saham? Okay, berapa ramai daripada anda suka untuk saya teruskan sesi live macam ni? Cuba komen suka dekat ruangan komen. Sebab saya rasa macam tak ramai lah yang suka, yang follow saya buat live ni. Okay, kalau anda suka, anda boleh komen suka. Kalau ramai yang suka, saya teruskan lagi. Okay, dan hopefully ianya memberi manfaat lah kepada ramai orang. Okay, alright, Naza NZ, saya join kelas 16 Julai. Okay, kepada newbie sangat-sangat bagus join NSMO TNM ni. TNM ada kongsikan 3 rahsia penting untuk newbie. Kepada newbie yang belum join, disarankan join kelas NSMO ni dulu. Alright, terbaik. Terima kasih Tuan Naza NZ. Okay, so InsyaAllah, okay, feedback anda ni sangat-sangat berharga bagi saya. Okay, sebab kita present, kita tak tahu kalau kita present ni tak bagus ke apa ke kan. Tapi kalau orang kata bagus, okay, boleh diteruskan. InsyaAllah kita akan buat lagi banyak lagi program Newbie Saham Mastery Online untuk share dengan orang ramai tentang pelaburan saham yang sebenar. Okay, Yasir Arafat, suka tuan, tapi kalau tuan buat analisa market lagi best. Oh, sebenarnya tak boleh. Okay, so ada limitasi daripada saya untuk buat analisa market secara terbuka. Okay, bukan saya tak boleh buat, saya memang pakar untuk buat analisa market dan juga kajian saham, counter saham, tapi saya tak boleh buat secara terbuka lah. Okay, so the idea macam ni sebenarnya. Kita dalam saham ni kita belajar cara buat kajian saham, dan kita boleh buat kajian saham tu sendiri. Tak perlu tunggu orang lain buat kajian saham, kita buat kajian saham sendiri. So anda tak perlu tunggu saya. Anda belajar cara buat kajian saham dan anda kajilah sendiri supaya anda dapat jawapan tu. So bila anda kaji sendiri, anda lagi puas hati. Okay, anda lagi puas hati dengan apa yang anda kaji, dan anda lebih jelas. Macam tu. Okay, alright. Terima kasih kepada anda yang komen suka. Adam Hazid, Kai, suka. Teruskan. Okay, terbaik. Muhammad Rashidi Othman, Ridwan Aziz, suka. Yang lain ada tak ni? Yang lain tak komen pun. Okay, right. Abang Wadi, market teruk boleh entry ke? Market teruk boleh entry ke tak bergantung kepada counter saham yang kita nak beli. Ada signal tak? Kalau ada signal, kita beli je lah. Lepas tu kalau dia berlaku signal, kita jual lah. Gitu. Alright, Abang Wadi, TikTok is better than FB. Kenapa tu? Kenapa TikTok lagi bagus daripada Facebook? AAFX, market tengah berdarah. Market tengah berdarah, tapi kita tak perlulah berdarah. Kita relax je. Kita pelabur dan trader saham. Kita tak perlu affected because of market.
Okay, kita pelabur dan trader saham. Kita hanya nak buat duit dalam pasaran saham. Kita tak perlu melayan perasaan. Kita tak perlu beremosi dalam saham. Okay, okay, Bung Moh. Salam tuan, saya pengikut tuan di YouTube. Banyak manfaat saya dapat dari sana. Sedang mengatamkan lebih 300 lebih video. Alhamdulillah. Terima kasih Bung Moh. Bung Moh Bung Moh ke Bang Moh? Okay, semoga video-video saya di YouTube memberi manfaat. Kalau tengok video saya dekat YouTube tu, kliklah button subscribe. Lepas tu tekan button notification. Lepas tu klik button thumbs up. Lepas tu sharekan dengan rakan-rakan anda channel tersebut. Okay, so semoga perkongsian saya yang bermanfaat kat sana, anda dapat share dengan lebih ramai orang. Okay, Muhammad Rafisal Adenan, tengah semangat tu Sifu. Ihsan Zahari tengah semangat tu Sifu. Okay, tengah semangat Okay, alright. Yang penting santai, betul tu. Okay, alright. Jadi itulah dia apa yang saya boleh borak-borakkan dengan anda semua dalam sesi live pada kali ini. Okay, insyaAllah kalau tak ada aral, kita akan jumpa lagi dalam sesi live pada hari esok pukul 12 tengah hari kalau tak ada aral. Kalau ada aral, okay, ada hal, kita akan buat live pada pukul 2 petang. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi dengan lebih banyak soalan yang menarik berkaitan dengan saham. Okay, dan kepada anda yang suka nak follow saya, okay, kita ada, just nak share dengan anda, kita ada program yang dinamakan Voice Chat with TNM. Okay, ia adalah close circle saya di mana setiap minggu kita akan berjumpa dalam program Voice Chat. Dan anda boleh join Telegram channel tersebut. Okay, dan kita akan ada sesi Voice Chat secara langsung bersama dengan saya pada hari Ahad pukul 9 malam. So, kalau anda berminat nak join Voice Chat, close circle saya, yang mana kita akan bercakap lebih banyak tentang motivasi, tentang pengurusan kewangan peribadi, macam mana nak jadi orang yang lebih berjaya, macam mana nak tambah income, okay, macam mana nak tambah savings, macam mana nak achieve financial freedom, macam mana nak ada mindset kejayaan. Okay, semua tu saya cerita dekat dalam program Voice Chat with TNM. Okay, so siapa yang berminat, anda boleh komen voice chat, okay, ataupun anda boleh PM us untuk register untuk join Voice Chat with TNM. Okay, alright. Hassan Adli, salam tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagus ke tak? Bagus ambil IPO. IPO saya tak pasti sebab saya memang saya tak fokus kepada IPO. Okay, saya tak pernah beli saham IPO sebab saya fokus kepada saham-saham yang telah pun masuk ke dalam bursa Malaysia lah. Okay, jadi saya rasa saya tak layak untuk bercakap tentang IPO terlalu banyak lah. Okay, so bagus ataupun tidak sebenarnya bergantung kepada anda lah. Okay, sama ada bagus ataupun tidak. Okay, so begitulah apa yang saya boleh sampaikan. Okay, okay, so saya rasa itu sahaja. Kita jumpa lagi dalam sesi live akan datang. Take care semua, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dari Saham Mastery. You are TNM, you are the next millionaire. Take care dan bye-bye.